Assalamualaikum. Saya Dr. Muhammad Uzi ya. Hari ini kita jumpa lah dalam tajuk baru lah yang ini khususnya kepada pelajar lah kan, pelajar sekolah menengah, okey, ataupun sekolah rendah lah. Susah ke matematik ni? Jadi mengapa begitu susah ke matematik? Itu persoalan saya letak di sini. Susah ke matematik? Mengapa? Okey. Uh, Benar ke susah matematik ni? Ini satu persoalan oleh sebahagian pelajar lah. Ada pelajar yang tak ada masalah. Tapi ada pelajar yang ada masalah. Dia kata susah matematik. Okay. Matematik ni bila dia dengar, mungkin mengapa dia kata susah lah. Okay, mengapa susah? Ini satu yang sering kita dengar. Tak faham cikgu ajar, tak dapat jawab soalan, tak faham baca buku, rasa macam tak pandai. Ini satu satu ini perkara-perkara lah yang sering timbul lah, yang pelajar-pelajar kita sering timbul lah. Cikgu mengajar tak faham. Bila dapat soalan pula tak boleh jawab. Ada juga yang faham cikgu cakap, cikgu ajar tapi dapat soalan tak dapat buat. Okey, gitu. Baca buku pula tak faham. Tak tahu apa kan? Ini persoalan-persoalan yang sering kita dengar. Jadi persoalannya mengapa ya? Okey. Dan kalau kita lihat kita tak pandai, ini satu persoalan. Bagi saya tak ada orang yang tak pandai, tak ada orang yang dilahirkan tak pandai matematik. Okey. Dia apa-apa ni kalau kita belajar kena caranya kita bolehlah kan. Persoalannya kalau kita tak belajar, kita tak cuba, kita rendah diri, dia jadi masalah lah. Okey, jadi apa apa penyelesaiannya yang saya nak cadangkan di sini ya. Jadi kalau kita lihat kalau lihat sebenarnya bila kita belajar kan, kita belajar ni banyak, kita belajar perkara baru lah kan, belajar pelajaran baru, kita belajar pelajaran baru. Okey, tapi bila kita nak jawab soalan, ini masalah matematik. Nak jawab soalan masalah matematik ni masalah tak boleh jawab. Belajar tapi tak boleh jawab. Okey? Mengapa begitu? Okey? Adakah sebab kita tak faham apa yang kita ajar? Ini persoalan. Mungkin ada selengan kita yang rasa macam kita tak faham apa yang kita belajar. Okey. Tapi persoalannya kalau kita faham pun apa yang kita belajar, tapi kita masih tak boleh buat. Dan kalau kita buat pun salah. Okey. Sebenarnya matematik ni dia agak berbeza daripada subjek-subjek yang lain. Matematik ni kita kena ada pelajaran asas. Kita kena ada pengetahuan asas. Kita kena ada konsep-konsep asas. Jadi kalau kita nak belajar matematik, bukan setakat kita belajar benda-benda yang diajar oleh cikgu, tapi apa-apa yang kita belajar daripada cikgu yang baru kita belajar itu, sebenarnya dia berdiri di atas banyak pengetahuan asas yang anda perlu kuasai. Sekiranya anda tak kuasai pengetahuan asas ini masalahnya. Jadi bila anda tak kuasai pengetahuan asas, masalah anda nak belajar benda yang baru, tapi asas-asas anda tidak reti, tak tahu. Ini masalah. Okey, bila anda belajar, contohnya anda belajar tentang nak cari luas. Okey, bila nak cari luas suatu bentuk, suatu segi empat ke, suatu segi tiga tu. Nak cari luas suatu segi tiga, anda kena gunakan pendarapan nombor, contohnya pendarapan nombor, ataupun kalau nombor itu diberi dalam bentuk algebra. Algebra itu seperti ada A, ada B kan. Panjang 2A, lebar 3B. Jadi berapa luas? 2A darab 3B. Itu. Jadi bila kita tak tahu macam mana nak buat 2A darab 3B, kita akan menghadapi masalah lah. Masalah untuk mencari luas. Sedangkan masalah mencari luas itu mudah sangat. Tapi oleh kerana kita tak faham pengetahuan asas, jadi masalah lah. Okay? Jadi sebenarnya untuk belajar matematik ni, anda kena belajar secara berterusan.
Okey, contohnya kalau anda sekarang berada pada tingkatan 4, anda nak ambil peperiksaan SPM. Berarti pelajaran tingkatan 3, pelajaran tingkatan 1, 2 dan 3, anda kena kuasai, kena tahu. Sebab itu pembelajaran matematik ni dia tidak boleh buat last minute. Tidak boleh last minute, kena kena belajar daripada awal. Berlatihlah, dengan kata lainnya berlatih. Berlatih, kita kena berlatih banyak-banyak, buat latihan. Walaupun kita tidak buat latihan sebagaimana yang cikgu suruh, soalan-soalan yang baru cikgu beri, tapi yang paling penting ialah kita kita buat banyak latihan tentang kira tambah, kira darab, nombor perpuluhan, nombor pecahan. Jadi perkara-perkara ini yang kita kata konsep asas atau kemahiran asas. Ini perlu anda ambil perhatian, perlu anda belajar ni. Contohnya operasi nombor. Operasi nombor ni tentang apa? Tentang nombor negatif, nombor positif, pecahan, nombor perpuluhan dan sebagainya. Banyak nombor-nombor ni. Macam mana nak darabnya, macam mana nak tambahnya. Benda-benda ini adalah asas bagi pembelajaran matematik. Jadi kalau anda nak kuasai matematik, tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 3, anda kena kuasai tambah tolak ni. Jadi tambah tolak ni jangan abaikan. Kadang-kadang kita tahu kaedahnya, kita tahu boleh buat sebab cikgu beri kaedahnya. Tetapi kita masih lagi gagal menjawab sebab kita kira salah. Okey, lagi satu ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni yang macam mana? Ungkapan algebra ni yang macam ada A, ada B, A tambah 2A, A darab 3A, 2B tambah 2A dan sebagainya. Yang jadi macam ni. Jadi kalau kita tak reti juga apa benda-benda ni, ungkapan algebra ni, banyaklah masalah yang kita akan hadapi jawab soalan-soalan matematik. Begitu juga persamaan algebra. Persamaan algebra ni ialah ungkapan algebra tadi tapi ditulis dalam bentuk persamaan. Makna dia sama dengan berapa? 2A tambah 3B tambah 2A sama dengan 5. Berapa jawapan dia? Jadi benda-benda macam tu. Jadi benda macam tu kalau kita tidak kuasai dengan baik, dia akan mengganggu pembelajaran kita dalam pembelajaran matematik. Jadi saya harap pelajar semua, kalau anda ingin kuasai matematik, mula dari awal, belajarlah perkara-perkara asas ini. Banyak sebenarnya perkara asas, bukan saja 3 perkara yang saya tunjukkan di sini. Sebenarnya dia banyak. Jadi sebenarnya dia belajar matematik ni dia macam kita bina bangunan lah, macam kita bina bangunan. Kita nak naik ke suatu tempat yang tinggi, tapi kita kena bina bangunan. Kita bina bangunan supaya kita dapat berpijak. Okey. Jadi macam mana kita nak naik ke tingkat 10, tingkat 20 sedangkan tangganya tak ada. Okey. Jadi kita nak naik tingkat 10, tingkat 20, tangganya tidak ada, liftnya tidak ada, perjalanan kita tidak ada. Sudah tentu kita tak sampai tingkat 30. Itu matematik. Matematik tidak sama dengan pembelajaran subjek-subjek lain. Macam anda lihatlah subjek-subjek lain yang anda sudah pelajari itu. Okay, yang mungkin anda boleh ada fakta-fakta lain, contohnya belajar sejarah, mungkin anda boleh hafal fakta dia dan sebagainya. Geografi, anda boleh hafal fakta dia. Okay, anda belajar sains, mungkin anda boleh hafal fakta dia. Okay, fakta dia. Tetapi bila belajar matematik, anda bukan boleh dipelajari secara hafal. Matematik tidak boleh dipelajari secara hafal. Anda kena berlatih sehingga anda dapat kemahiran itu. Kemahiran melaksanakan operasi, kira darab, kira tambah, buat persamaan, algebra, dan sebagainya. Dan inilah kemahiran-kemahiran yang anda kena buat. Anda bukan saja faham, anda kena buat. Anda kena mahir. Kalau anda tidak mahir, anda buat salah, kiraan salah, membuat operasi matematik yang salah, dia akan mengganggu pelajaran anda, mengganggu penyelesaian anda. Jadi sebenarnya masalah anda bukan masalah pembelajaran anda dengan cikgu sahaja, bukan masalah pembelajaran anda dengan cikgu sahaja, bukan soal anda faham tak faham apa yang cikgu ajar. Sebenarnya lebih kepada anda sendiri tidak ada asas untuk belajar apa yang cikgu ajar. Anda tidak ada asas, tidak ada pengetahuan untuk memahami apa yang cikgu ajar. Cikgu sebut satu-satu term, satu-satu sebutan, satu-satu perkara, satu-satu konsep, anda tak tahu apa. Sedangkan perkara atau konsep itu sudah dipelajari.
Jadi dalam matematik ni dia banyak 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 apa tu asas-asas binaan yang perlu anda kuasai sebelum anda menguasai apa yang patutnya dipelajari. Anda nak faham sesuatu tentang mencari luas, mencari kalau matematik tambahan tu nak mencari kecerunan, nak mencari penyelesaian satu ungkapan kuadratik. Anda kena tahu macam mana nak buat kira tambah, macam mana nak buat operasi, memecahkan kurungan dan sebagainya. Okey? Jadi itu sahaja untuk kali ini dan saya harap anda dapat ambil perhatian tentang apa yang sudah saya kongsikan pada hari ini ya. Itu saja dan kita jumpa lagi. Saya Dr. Mauzi dan kita jumpa lagi lain kali insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi